Assalamualaikum dan salam sejahtera murid-murid. Hari ini kita akan belajar perkhidmatan dan penyelenggaraan mendobi kefungsian rendah. Slide ini disediakan oleh Cikgu Siti Syahidah dan dipersembahkan oleh Cikgu Syaina. Cikgu harap murid-murid bersedia untuk pembelajaran kali ini. Okey, untuk unit 1.0 kita akan belajar peraturan keselamatan dan kebersihan, di mana kita akan belajar tentang keselamatan, peraturan keselamatan diri, peraturan keselamatan persekitaran ruang kerja dan peraturan keselamatan alatan dan bahan mendobi. Okay, cikgu mulakan dengan tajuk peraturan keselamatan diri. Okay, dalam peraturan keselamatan diri terdapat 3 item utama, iaitu cara berpakaian, sikap dan keadaan fizikal. Dalam cara berpakaian, murid perlulah berkasut, mesti bertapak rendah dan berpenebat. Apakah maksud kasut yang bertapak rendah dan berpenebat? Berpenebat bermaksud kasut itu bertapak getah. Ia tak licin dan sesuai untuk kerja-kerja di dalam bengkel. Okey. Cara berpakaian kedua, memakai pakaian bengkel yang sesuai dengan kerja yang hendak dijalankan. Okey, contohnya, pakaian yang dikenakan tidaklah agak ketat atau tebal dan sesuai untuk pergerakan di dalam bengkel. Okay, cara berpakaian ketiga ialah tidak memakai barang kemas seperti rantai, gelang dan sebagainya. Ini supaya apabila kamu melakukan aktiviti di bengkel dobi, barang kemas atau rantai tidak tersangkut pada pakaian. Okey. Okey. Peraturan keselamatan diri yang ketiga ialah sikap. Di dalam sikap, cikgu akan terangkan di mana murid perlu merancang aktiviti sebelum memulakan kerja. Ini sikap utama ya. Sebelum melakukan sesuatu, murid-murid perlu rancang apa yang akan dilakukan. Okey. Yang kedua, menggunakan alatan yang betul bagi setiap kerja yang dijalankan. Dan pastikan tahu cara menggunakan alatan tersebut. Contohnya, apabila kamu hendak menggosok pakaian, kamu perlu menggunakan apa? Kamu perlu menggunakan setrika. Jadi, kamu perlu tahu cara menggunakan setrika dengan betul. Okay. Yang ketiga, memastikan ruang kerja bersih dan bebas. Ini sangat penting. Sikap menjaga kebersihan adalah sikap utama supaya ruang kerja kita ini bersih dan selamat untuk kita gunakan. Okay, sikap yang keempat ialah murid perlu melaporkan jika ada sebarang kerosakan alatan dan melaporkan jika ada berlaku kemalangan. Sikap ini perlu diamalkan daripada setiap murid. Tidak boleh kamu bersikap ambil mudah atau ambil tidak kisah. Sebarang kerosakan mesti laporkan pada cikgu supaya tidak berlaku kemalangan. Okey. Yang ketiga dalam keselamatan diri ialah keadaan fizikal, di mana pastikan sihat tubuh badan. Di mana kalau kamu tidak sihat, kamu tak boleh lakukan aktiviti dengan berfokus. Yang kedua, pastikan tidak mengantuk semasa melakukan kerja. Okey. Dan ketiga,
penglihatan dan pendengaran perlulah jelas bagi mengelakkan kemalangan berlaku. Okey, seterusnya. Okey, dalam peraturan keselamatan persekitaran ruang kerja pula, terdapat 5 peraturan, iaitu kamu perlulah dengar arahan guru. Okey, dengar arahan guru ya, bukan arahan rakan-rakan. Okey, yang kedua, kerja dengan tenang dan sistematik. Okey, kamu perlu bekerja secara rileks, santai, bukan tergopoh-gopoh supaya tidak berlaku apa-apa kemalangan. Okey. Seterusnya, tidak bermain dan berlari semasa di ruang kerja. Okey, seperti yang kamu dah tahu, di bengkel atau di tempat kerja tidak sesuai untuk kamu bermain. Okey, berlari-lari kerana terdapat banyak alatan yang berbahaya. Okey, yang keempat, laporkan sebarang kerosakan atau kecederaan kepada guru supaya guru boleh segera boleh terus selesaikan masalah yang dihadapi. Okey, dan yang kelima, pastikan ruang kerja dalam keadaan bersih dan selamat. Ini yang cikgu terangkan tadi. Kamu mesti pastikan sebelum dan selepas kamu gunakan ruang kerja, mesti kemaskan semula seperti yang kamu mula masuk. Okey. Okey, peraturan keselamatan alatan dan bahan mendobi. Yang ini penting kerana ia ialah cara menyimpan alatan dan bahan dengan penggunaan dan penyelenggaraan alatan yang betul adalah perlu bagi mengelakkan kemalangan di ruang kerja tidak berlaku. Selain itu, tujuan peraturan keselamatan alatan dan bahan mendobi supaya alatan dan bahan berada dalam keadaan yang baik dan sentiasa ada dan mencukupi untuk digunakan. Okey. Cikgu ulang semula peraturan keselamatan alatan bahan mendobi ni ya. Okey, dalam peraturan ini kamu perlu merancang alatan dan bahan yang hendak digunakan mengikut aktiviti supaya apa? Supaya tidak berlaku pembaziran. Okey, yang kedua, laporkan sebarang kerosakan atau kehilangan alatan atau bahan kepada guru segera. Okey, yang ketiga, memahami cara menggunakan alatan dan bahan yang terlibat. Sekiranya kamu tidak tahu cara guna atau bahan alatan, kamu mesti rujuk kepada guru. Okey. Dan keempat, membersihkan alatan dan menyimpan kembali di tempat asal. Okey, lepas kamu guna sesuatu alatan, selepas kamu gunakan streka, mesin basuh, sabun, kamu mesti letak semula di tempat asal ya. Jangan ambil dekat tempat lain dan letak tempat lain. Nanti susah bila nak digunakan semula. Cari pun tak jumpa. Okey, yang terakhir, alatan yang berbahaya seperti setrika yang masih panas, bahan peluntur, bahan pencuci dan sebagainya hendaklah disimpan di tempat yang betul dan selamat. Seperti cikgu cakap tadi, setrika yang panas, kamu tak boleh terus simpan. Jadi, kamu kena sejukkan dia dulu sebelum kamu simpan. Okay, dan bahan peluntur juga bahan beracun, kamu perlu letak di tempat asal je. Di mana kamu ambil, di situ kamu letak semula ya. Okey, itu saja peraturan keselamatan alatan dan bahan mendobi. Itu saja untuk pembelajaran kita kali ini. Kita akan berjumpa lagi untuk tajuk yang berikutnya. Sekian, terima kasih.